أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه الكرام. شيء لله لهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan sebagai Fadil Ustaz Rashdan, Ustaz Hayat, Ustaz Suhaila, Ustazah Saimah, seluruh anak-anak para pelajar muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama pada pagi ini kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga keberadaan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak bicara tentang Nabi Muhammad, tentang sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita selawat kepada Nabi. Moga-moga insya-Allah bertambahlah kecintaan kita pada Nabi Muhammad dan bertambahlah ilmu dan pengenalan kita tentang Nabi dan para sahabatnya ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Rabbi salli ala Taha Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربي صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي صل على طه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Kita bila selawat, kita selawat juga kepada para sahabat Nabi nah. Sebab itu kalau kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu bagus. Tetapi yang lebih bagus ialah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, nah? Iaitu kita bukan sahaja sebut selawat, tetapi kita sebut salam juga.
Kalau kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagus, tetapi tak ada salam. Ya, dia ada salam lebih baik. Dan pastikan juga selawat kita tercurah juga kepada para sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi. Hari ini kita nak cerita pasal sahabat-sahabat Nabi pula. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi, amin. Dan moga-moga keberkatan dan kebaikan itu dicurahkan kepada kita di dunia dan di akhirat. Awwalul mu'minin, orang-orang yang pertama beriman. Kita semua beriman tak? Beriman. Okay. Iman kita ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang yang menjadi sebab mengorbankan dirinya, menebuskan dirinya untuk nak bagi kita dapat iman. Ni orang-orang ni kita nak cerita ni. Bukan kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dapat iman dengan mudah. Kita lahir, mak ayah kita dah Islam dah. Mak ayah kita lahir pun daripada Islam dah. Tok nek kita lahir pun daripada Islam dah. Jadi kita ni dapat Islam hasil perjuangan titik peluh darah yang mengalir oleh mereka-mereka yang terdahulu. Iaitu siapa dia? Mereka yang mula-mula menerima Islam. Mereka inilah yang mengajak dan mempertahankan Islam, mengajak manusia untuk menjadi Islam. Qala awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijatu, wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lamma zahara minal alamati ad-dallati ala nubuwwatihi منذ safratihi ma'a khadimiha Maisarah. Siapa orang pertama, orang perempuan pertama Islam? Namanya ialah Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita siapa isteri paling afdal, Nabi ada 11 orang isteri, dia tak? Ingat tak nama isteri Nabi? Kalau nak ingat nama isteri Nabi, senang aja. Apa dia? Itu ada teori begitu. Ingat tak? Salat bersama dengan carrot, sihat. Itu je. Salat bersama carrot, sihat. Cuba sebut. Okay, tu lah isteri Nabi. Apa dia Ustaz? Apa salat dalam bahasa Arab? Salat nak ialah khissun, khaf, sin. Khaf tu siapa? Khadijah. Sin, Saudah. Bersama bahasa Arab apa? Ma'a. Mim, ain. Mim apa mim? Maimunah. Ain apa ain? Aisyah. Berapa dah orang? Berapa orang dah? 4 dah. Salat bersama. Carrot. Jazarin. Kira? Jazarin. Jim Zaira. Kira? Jim apa di Jim? Juwairiyah. Zainab binti Jahshin. Zainab binti Khuzaimah. Ramlah. Kira? Berapa semua? 9. Sihah. Sad, ha, ha. Sad apa sad? Safiyah. Ha apa ha? Hafsah. Ha apa ha? Hindun. Kira berapa dah? Cukup lah. Kira dalam semua orang isteri Nabi ni, kira siapa paling afdal? Sayyidah Khadijah. Itu nombor 1. Nombor 1. Sebab apa dia paling afdal? Sebab dia ni orang pertama beriman. Dia bukan sahaja isteri Nabi, tapi orang pertama beriman. Dan sebab apa Sayyidah Khadijah ni lebih afdal? Sebab dialah yang mempertahankan Nabi sewaktu semua orang memusuhi Nabi. Nabi waktu berkahwin dengan isteri yang lain, selepas tu Nabi kahwin dengan Sayyidah Saudah, kan? Waktu tu dekat-dekat nak hijrah dah. Sahabat dah ramai dah. Kemudian kahwin pula dengan Sayyidah Aisyah lepas berhijrah tu, tahun kedua hijrah. Lagi dah ramai sahabat di Madinah lagi.
Tapi Khadijah ni waktu Nabi nikah dengan dia, waktu Nabi dapat wahyu, waktu Nabi sebar Islam, tak ada orang. Dia seorang-seorang dia. Sebab tu dia paling afdal. Dan waktu dia pertahankan Nabi tu, dia kaya lagi. Dia kaya raya ni. Orang perempuan jutawan di Mekah tu dia. Jutawan ni. Bapa-bapa kita jutawan. Isteri Nabi jutawan. Sebab tu kita nak cerita hari ni Islam ni tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyisihkan orang-orang kaya. Orang-orang kaya ni sangatlah membantu kepada perjuangan Islam. Sebab tu kalau kita ni duk kata kaya ni dunia, tak payah kita kaya, kita hidup biasa dah. Salah. Sebab Islam itu, tersebarnya Islam dibantu oleh orang-orang yang kaya-kaya ni. Siapa pertama orang kaya sebar Islam? Khadijah. Dia pertahankan Islam. Dia sebar kepada adik-beradik dia, anak beranak dia. Dia bawa Nabi untuk kuatkan keyakinan Nabi bahawa Nabi seorang Nabi dan Rasul. Waktu tu Nabi takut-takut. Bila dapat wahyu, Nabi takut-takut. Siapalah nak ikut aku ni? Beratnya amanah Tuhan kepada aku ni. Apalah nak jadi kepada aku ni? Adakah aku akan dibuang daripada negeri aku dilahirkan dan dibesarkan? Nabi fikir macam tu. Seorang manusia sedih, risau. Siapa yang menguatkan Nabi rasa jadi kembali balik semangat nak sebar Islam ni? Khadijah. Dia kata apa dekat Nabi? Wahai suamiku, innaka la tasilur rahim. Aku suami isterimu ni kenal kepada engkau. Aku paling kenal kamu. Kamu bukan jadi orang duk diam. Kamu orang yang suka menghubungkan silaturahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa tahmilul kalla. Orang-orang susah kamu yang pergi tolong. Kamu tak boleh tengok orang susah. Wa taksibul ma'dum. Orang yang rumahnya nak runtuh, orang yang tidak mempunyai rumah, engkau yang membela nasib mereka. Walaupun engkau bukan siapa-siapa, mana mungkin engkau akan disisihkan oleh Tuhanmu. Yakin Nabi jadi semangat. Ya Allah, hebatnya kalimah yang keluar daripada bibir Sayyidah Khadijah. Sebab tu Sayyidah Khadijah orang paling hebat sekali. Isteri Nabi paling Nabi sayang. Nabi kahwin sebelah orang isteri itu. Waktu Khadijah ada ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tak kahwin. Tak kahwin dengan isteri yang lain. Sedangkan bila Nabi sayang tak kat Sayyidah Aisyah, sayang, tetapi Nabi kahwin juga dengan isteri-isteri yang lain. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sayang Nabi kepada Khadijah melebihi isteri-isteri lain. Nak habaq kata sayang sungguh Nabi dekat Khadijah, Nabi terhutang budi dengan Khadijah ni radhiyallahu anha, sampai Sayyidah Khadijah bila dah wafat pun Nabi duk teringat dekat dia selalu. Kita ni kan, kalau isteri kita meninggal, contoh isteri kita meninggal, kita dah nikah baru kan, lupa dah. Tidak, tak teringat dah. Macam tu juga kalau kita hari ni sebagai mak dan ayah kan, waktu mak ayah kita ada dulu, dengan waktu ayah kita meninggal dulu, dengan waktu sekarang ayah kita dah tinggal lama kan, kita sama tak? Waktu ayah kita meninggal dulu, kita sedih orang yang ada tok dia meninggal, orang yang ada anak-anak dia meninggal, orang yang ada kawan-kawan dia meninggal. Sedih tak? Sedih Hari ni sedih lagi tak? 2 tahun dah dia meninggal. Ada hari ni malam teriak, tak ada lah. Nak cerita kata apa? Orang ni biasanya kalau dah meninggal orang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, habis macam tu. Tapi tidak bagi Khadijah. Khadijah ni dah meninggal bertahun-tahun pun Nabi duk teringat lagi kat dia. Sampai Nabi teringatlah kat Khadijah. Nabi pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cari kaki kambing ke, bungkus buah dalam Mekah. Bagi kat siapa? Takkan bagi kat Khadijah kot. Sayyidah Khadijah dah wafat, bagi dekat kawan-kawan Sayyidah Khadijah. Kawan baik Sayyidah Khadijah ada nama macam-macam nama. Nabi pergi bagi orang tu, bagi orang ni. Teringat. Sayyidah Aisyah tanya, Nabi mana wahai Rasulullah? Nak bagi hadiah dekat kawan-kawan Khadijah. Okey, kemudian Sayyidah Aisyah kata apa? Wahai Rasulullah, kan dia dah meninggal dah.
Kan dia dah wafat dah. Kenapa engkau masih teringatkan kepadanya? Apa tak ada pada kami? Kami ni lebih segak kot pada dia. Kami bersama dengan kamu kot waktu ni. Dia tak ada dah, dia dah wafat dah. Nabi kata, Aisyah, jaga percakapan kamu. Ingat, sewaktu tak ada siapa nak bantu perjuangan aku, dia seorang-seorang dia bantu aku. Kamu hari ni bantu aku, ya betul. Tetapi setelah aku mempunyai segala-galanya, Nabi dah ada bodyguard dah, Nabi dah ada kawan-kawan yang setia, Nabi dah diangkat menjadi pemimpin, Nabi dah berjaya peperangan, harta apa ghanimah yang dah banyak. Waktu aku seorang-seorang tak ada apa nak dakwah ni, ni dia orang yang tolong aku. Hebat tak Sayyidah Khadijah? Hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Perempuan pertama yang beriman kepada Nabi ialah Khadijah. Beliau amat meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat tanda-tanda yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak baginda bermusafir bersama khadam Khadijah yang bernama Maisarah. Sayyidah Khadijah ni dia dah jatuh hati dekat Nabi seawal dia mendengar nama Nabi Muhammad. Dia dengar saja nama Nabi Muhammad, dia teringin nak mengetahui lebih dalam tentang insan si pemilik nama tadi. Akhirnya apa dia buat? Dia melamar Nabi sebagai untuk menjadi orang yang bakal menguruskan harta dia. Kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak lantik satu orang, nak uruskan perniagaan kita bukan mudah-mudah. Kita nak kena selidik dulu. Sayyidah Khadijah ni dengar kata Nabi Muhammad ni bagus semua dah, jadi aku nak buktikan betul ke dia bagus yang mentara tu. Khadijah ni dia amanahkan Nabi Muhammad untuk bawa harta berniaga ke Syam. Dan bersama dengan Nabi adalah satu orang bernama Maisarah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Lelaki nah, bukan perempuan. Perempuan tu isteri saya. Okay. Maisarah ni lelaki, dia sama dengan Nabi. Takut kita silap lah. Maisarah ni lelaki, dia bersama dengan Nabi. Pilah bersama dengan Nabi. Balik daripada meniaga tu, tengok-tengok harta yang Nabi bawa pi dengan Nabi bawa balik jauh beza. Nabi bawa harta sebanyak mana, pulangan yang begitu berlipat kali ganda. Kata Khadijah, hebat ni, orang cerdik ni, orang jujur ni, orang amanah ni, hebat orang ni. Dia pun tanya, wahai Maisarah, macam mana berniaga dengan Muhammad hari tu? Dia kata, aku pun macam-macam lah. Orang ni orang yang tak pernah aku jumpa, pelik orang ni. Bila aku berjalan, aku tengok awan duk tutup kepala dia. Kan? Allahumma salli ala sayyidina. Bila dia mula bercakap, orang suka dengar dia cakap. Dan dia ni pula tak pernah marah orang. Dia ni baik dengan semua orang. Bila berniaga, dia jujur. Tak pernah aku tengok orang-orang yang macam tu. Sebab orang Quraisy ni, zaman tu, tak ramai hak macam tu. Sebab apa Nabi Muhammad diberi gelaran Al-Amin? Gelaran apa? Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Yang dipercayai. Sebab di Mekah ni nak cari orang macam tu tak ada. Susah sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Orang baik tu ada, tapi hak dipercayai tu tak ramai. Beza tu, baik satu, dipercayai satu. Baik ni apa dia? Baik ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baik lah. Orang baik, kita tengok orang baik. Tapi adakah kita percaya dekat dia? Kita harap dekat dia? Belum tentu. Mungkin dia baik, tapi kalau kita nak bagi satu kerja dekat dia untuk dia buat, rasa tak harap dia ni. Tak cekap dia ni. Faham tak? Nabi baik, Nabi juga boleh dipercayai, boleh diharap. Sebab itu orang Mekah ni menggelar Nabi Al-Amin. Bila Nabi mai, telah datang orang yang dipercayai. Okey. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidah Khadijah selalu dengar pasal Nabi. Dan dia telah mengutuskan kawannya untuk nak melamar Nabi Muhammad bila dia dah yakin Muhammad adalah orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bakal mengisi kekosongan yang ada di hati dia. Sayyidah Khadijah ni pernah kahwin 2 kali. Suami dia kedua-dua tu dah pun meninggal. Dia pun ada anak dia 2 orang. Dia nak cari siapa yang nak menggantikan tempat yang ada di hati dia. Orang melamar dia ramai, ya tak
Mau tak ramai dah. Segak Sayyidah Khadijah. Segak bangsawan lagi, kaya raya lagi, berpengaruh lagi. Tu dia. Ramai orang nak dekat dia, ramai orang berkenan dekat dia. Tapi dia tak mau. Dia sendiri melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun rujuk perkara itu kepada atuk Nabi, iaitu Abu Talib. Bukan atuk Nabi, bapa menakan Nabi, iaitu Abu Talib, dan berkahwinlah. Ya. Jadi Sayyidah Khadijah ni, dia daripada awal kenal Nabi lagi, memang dia duduk dengar macam-macam dah tentang kehebatan, kemuliaan, keagungan, keindahan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bila dia kahwin dengan Nabi, terbukti benda-benda tu. Dia tengok sendiri akhlak Nabi, dan dialah. Dan Nabi kata dekat Sayyidah Khadijah, dia kata apa? Sayyidah Aisyah dulu. Waktu Sayyidah Aisyah tu duduk cerita, wahai Rasulullah, kenapa masih cakap tentang satu perempuan yang dah mati? Nabi kata apa? Ingat, aku dengan dia anak ramai. Nabi dah berapa orang anak? 7. Nama apa? Qasim, Abdullah, lagi Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, lagi Ummu Kulthum. Berapa dah? 7. Qasim, Abdullah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, kena nasyid baru ingat, Ummu Kulthum. Okey. Kesemua anak-anak Nabi ni anak Khadijah, kecuali Ibrahim saja. 6 orang Nabi lahirkan, Sayyidah Khadijah lahirkan zuriat Nabi. Sayyidah Aisyah tak ada anak dengan Nabi, Sayyidah Saudah tak ada anak dengan Nabi, Sayyidah Safiyah tak ada anak dengan Nabi, Sayyidah Zainab tak ada anak dengan Nabi. Khadijah, Tuhan izin ada anak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sungguh. Tengok anak teringat dekat mak dia. Okey. Jadi Sayyidah Khadijah ni, bila Nabi mengaku, Nabi bagi tahu, kata aku dapat wahyu daripada Allah melalui Jibril, dia kata aku beriman dengan kau wahai Muhammad, wahai suamiku. Dia orang pertama perempuan yang beriman. Qala wa kana awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakr as-Siddiq. Ni lagi syok. Orang pertama, lelaki dewasa yang pertama beriman kepada Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sadiqahu qabla bi'thihi wa lam yu'han alaihi kadhiban. Beliau telah bersahabat baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda menjadi rasul, sebelum baginda dilantik menjadi rasul, dan tidak pernah ada sama sekali mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perempuan pertama beriman siapa? Sayyidah Khadijah. Lelaki pertama beriman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni hebat juga cerita dia. Dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu sifat yang kita kena belajar dari Sayyidina Abu Bakar ni, dia suka berkawan dengan hanya orang baik-baik. Sebab tu dia boleh kekalkan kebaikan, sebab dia suka kawan dengan orang baik-baik. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kamu kawanlah dengan orang yang baik-baik, orang yang benar. Okey, sekarang kita mampu tak jadi orang yang benar, orang yang baik? Susah kalau kita nak buat untuk kita. Susah. Tapi boleh tak kita nak kawan dengan orang yang baik-baik? Susah tak? Susah tak? Tak susah? Okey, soalan macam ni. Susah tak kita nak bangun qiyamul lail tiap-tiap malam? Susah ke senang? Susah. Kat sekolah boleh lah. Kalau balik rumah, hari pertama tu pun dia kata apa? Qadha hak tu, jamak takhir punya. Dia tak tidur berapa jam tu, dia nak qadha time cuti pertama tu. Hari pertama pun dah out. Okey, nak cerita, susah tak nak qiyamul lail? Susah. Susah tak nak istiqamah mengulang Quran sehari 4 juzuk, 5 juzuk? Susah. Tapi kalau nak kawan dengan ahlul Quran, susah tak?
Ustazah, Assalamualaikum, salam, apa khabar, sihat? Cukup lah, kawan lah. Faham tak? Tu je. Nak kawan dengan orang tahajud boleh tak? Boleh? Assalamualaikum, salam, makan lagi? Tak, nah, ambil duit. Dia belanja, saya belanja makan. Kawan tak? Kawan, tu je. Nak kawan dengan orang baik senang lah. Allah sebut, kamu orang beriman, nak kekalkan iman kamu, nak kekalkan taqwa kamu, kawan dengan orang baik-baik. Kalau kamu nak jadi ahli ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lazimi ataupun musahabah dengan ustaz-ustaz, kawan baik-baik dengan ustaz-ustaz. Okey. Dia kaedah macam ni. Kalau kita ni seorang jahat, kita seorang jahat, kita kawan dengan 5 orang baik, kita jadi baik ke kita jadi jahat? Kita jadi baik. Walaupun kita jahat, saya ni siapa nak kawan dengan orang baik-baik? Kawanlah dengan orang baik-baik. Sebabkan kita ni siapa, itulah kena kawan dengan orang baik-baik. Kalau kita dah baik, tak elok kawan orang baik-baik, tak apa dah. Orang baik kena kawan dengan kita, ataupun orang yang tak baik kena kawan dengan kita. Masalah kita kata, saya ni siapa nak kawan orang baik-baik? Disebabkan kita tu siapalah kita kena kawan orang baik-baik. Faham tak? Begitu juga kalau kita satu orang tak baik. Okey, kalau kita satu orang baik, seorang kita baik, semayang jaga, 5 waktu jaga. Kita kawan dengan mak-mak rempit, hak tak semayang. 5 orang kawan kita, hak tak semayang. Agak-agak kita jadi baik, terus kita akan terus jadi baik atau kita akan jadi jahat? Jadi jahat lah. Tu kaedah dia macam tu ya. Contoh je ni. Okey, ni air. Air ni boleh diminum, dia panggil air mutlak. Wudu pun boleh ni. Air apa nama ni? Mutlak. Bukan air apa ni, mutlak. Tak, mutlak. Apa dia? Mutlak. Okey nah. Air mutlak. Air mutlak ni satu cawan. Ada satu baldi tu, okey. Ataupun Allahumma salli, ada satu kolah. Satu kolah kan, kita boleh ambil sembahyang. Tapi kolah tu najis, orang duk kencing lah tu. Kalau air ni tuang dalam air kolah tu, nak tanya, apa jadi air kolah tu? Bertukar jadi suci atau tetap kekal najis? Kekal najis sebab sikit je masuk. Itu kaedah dia. Kalau kita satu orang baik, kita kawan dengan orang jahat, kita sekali jadi macam apa? Begitu juga kalau ni satu cawan ni air najis, ada satu kolah besar air mutlak. Okey, air ini dituang ke dalam air mutlak tadi, dituang ke dalam air najis tadi. Apa jadi air najis tadi? Betul tak sebut? Tukar apa? Terbalik. Okey, kalau satu ni air najis, tuang dalam air mutlak satu kolah besar. Apa jadi kolah tadi? Kekal bersih ataupun dia akan jadi najis? Kekal bersih sebab air sikit lah. Maksud dia kalau kita ni jahat, najis, kita masuk dalam kumpulan hak baik-baik, kita akan terus jadi macam apa? Penting tak kawan? Penting. Sifat Sayyidina Abu Bakar ni, dia cukup jaga kawan. Tu kita kena ambil. Dia ni kalau orang yang jahat-jahat, dia tak pun nak gemak. Okay nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Di antara kawan-kawan yang dia suka kawan, orang-orang yang ahli ilmu. Dia panggil orang-orang yang mengikuti agama Hanif. Agama Hanif ni agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar ni, dia duduk dengan satu orang dari kalangan orang yang berpegang dengan agama Hanif. Kalau orang tanya kita, siapa sahabat yang tak pernah sujud kepada berhala? Siapa dia? Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama siapa? Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu Sayyidina Ali dipanggil karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya. Kalau orang sebut Sayyidina Ali, kita boleh sebut 3. Radhiyallahu anhu. 1. Yang kedua, karramallahu wajhah. Okey. 3. Alaihi salam. 3 boleh sebut Sayyidina Ali. Kalau sahabat lain, radhiyallahu anhu saja. Faham tak ni? Faham tak?
Sayyidina Ali boleh sebut berapa? 3. Yang pertama apa dia? Radhiyallahu anhu. Yang kedua apa dia? Karramallahu wajah. Yang ketiga apa? Alaihi salam. Alaihi salam tu Sayyidina Imam Bukhari yang gelarkan dia, alaihi salam. Sayyidina Ali. Okey. Dua orang sahabat yang tak pernah sujud kepada berhala ni, Sayyidina Ali, kedua Abu Bakar. Sayyidina Ali sebab apa dia tak pernah sujud dekat berhala? Sebab dia lahir kecil lagi. Waktu dia Islam di tangan Nabi tu, waktu tu baru umur dia berapa tahun, 5 tahun gitu lah. Kecil lagi. Dia pun tak tahu apa dia orang-orang nak buat ni. Maka dia tak pernah ada rekod dalam hidupnya, tak pernah ada rekod buruk sembah berhala. Sayyidina Abu Bakar pula, dia tak pernah sembah berhala juga, tak pernah sujud. Sebab apa? Sebab dia duk kawan dengan orang baik-baik ni. Orang-orang ni, dia pun faham kata tak betul apa yang dibuat ni. Dulu kita cerita orang yang mula-mula bawa berhala ke Mekah tu. Ingat ke nama apa? Amru bin Luhai. Pandai. Bagus iman ni. Ingat ni. Bukan ingat, tengok catatan lama. Selak-selak ada, kan? Kena selak tak limpah. Okey, Amru bin Luhai. Orang yang pegang dengan agama Hanif ni, agama Nabi Ibrahim ni, dia pun tahu tak betul ni. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar tak sembah berhala, sebab dia tahu tak betul. Satu hari dia duduk dengan satu orang, Allahumma salli, di kalangan yang berpegang dengan agama Hanif. Dia pun tak sembah berhala, tapi duduk di Kaabah. Sujud berhala tak? Doa kat berhala tak? Duduk di Kaabah. Duduk Sayyidina Abu Bakar duduk dengan dia. Nama orang ni adalah Zaid bin Amr. Duduk dengan dia. Duduk dengan dia. Tengah-tengah duduk sembang pasal apa ni? Agama yang benar, agama yang betul, kan? Tiba-tiba mai satu orang juga yang berpegang dengan agama Hanif juga. Orang ni, dia jenis kalau bercakap kan, kata-kata keluar dari mulut dia tu kata-kata hikmah. Dia jenis tak bercakap. Bila dia bercakap keluar tu, wow, satu kalam, ni kata-kata sastra ni, hebat ni orang ni. Orang tu mai dia tengok Sayyidina Abu Bakar duduk lepak. Dia pun kata, Abu Bakar, ni ada satu aku nak sebut. Dia kata, setiap agama pada hari akhirat kelak akan binasa kecuali agama yang lurus. Sayyidina Abu Bakar kata, aku tahu benda tu. Semua ni binasa kecuali agama yang lurus. Dan dia kata apa? Akan keluar Nabi di tempat kita. Dan Nabi itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan keluar dalam masa yang tidak jauh lagi. Abu Bakar dengar. Ni aku tak pernah dengar ni aku tak pernah dengar. Kawan tu pun pergi macam tu. Nama lelaki tu Abu Salt. Abu Salt. Itu nama lelaki tu. Waktu dia cakap tu, Sayyidina Abu Bakar terbayang-bayang kalam-kalam dia tu. Dia jadi, biar betul ya ada Nabi. Kalau keluar Nabi, siapa Nabi tu? Takkan ada Nabi kot. Aku duk dengar cerita Nabi Ibrahim yang last diutuskan kepada ni agama ni, ataupun kepada orang-orang Mekah ni, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Takkan nak keluar Nabi kot. Takkan aku dapat jumpa Nabi tu kot. Betul ke tak betul ni? Betul ke Nabi nak keluar ni? Mesti ada ni. Siapa Nabi ni? Ramai orang baik. Siapa Nabi ni? Dia jadi macam ayat tu terbayang-bayang dia. Sampai tak boleh tidur malam. Nabi betul ke ni? Akhirnya dia pun satu masa dia tinggalkan kerja dia pergi cari satu orang ahli kitab namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Pernah dengar tak nama Waraqah bin Naufal ni? Pernah kan? Kisah waktu pertama Nabi menerima wahyu tu. Dia pun tanya kepada Waraqah bin Naufal, Wahai Tuhan, saya dengar daripada satu orang yang mengatakan bahawa akan keluar Nabi di tempat ini. Apa pendapat kamu? Waraqah bangun. Dia kata, kamu tak pernah dengar agama ni? Saya tak pernah dengar. Sungguh saya tak pernah dengar. Kata Waraqah bin Naufal, perkara ini telah diketahui oleh kami sebagai ahli ilmu. Memang kami tahu benda ni. Nabi akan keluar, memang kami tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kata Waraqah bin Naufal, Nabi akan keluar di pertengahan bangsa Arab.
Di tengah-tengah bangsa Arab. Okey, dia pun dapat info. Oh, betul lah maknanya yang kawan tu cakap tu betul lah. Ni nak cerita Sayyidina Abu Bakar ni macam mana dia boleh mudah terima Islam. Sebab dia kawan dengan orang baik-baik. Satu hari dia pergi ke Syam. Bila dia pergi ke Syam, dia berniaga di sana. Di tengah malam dia tidur, dia mimpi. Adalah mimpi dia panjang. Bangun daripada tidur, keesokan pagi dia cari orang alim yang duduk di Syam. Orang alim tu, ahli kitab tu namanya Bahira, pendeta Bahira. Dia pun pergi jumpa dengan pendeta. Pendeta ni siapa? Ahli kitab. Kena ahli kitab. Kalau kita tok guru ulama lah Islam kita ni, depa panggil pendeta. Pergi jumpa dengan Bahira. Dia kata, semalam saya mimpi sekian. Bahira tu kata kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu daripada mana ni? Dia kata, dari Mekah. Kamu bangsa apa? Bangsa Quraisy. Bahira pegang dengan dia. Akan keluar Nabi di tempat kamu. Dan kata Bahira, kamu akan jadi pembantu kepada Nabi itu. Lagi terkejut Abu Bakar. Hak tadi dia dengar Nabi nak keluar, hak ni dia nak bantu Nabi tu. Siapa Nabi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia makin tiap hari dia fikir, siapa Nabi ni? Dia tak terfikir Nabi Muhammad dulu. Dia tak fikir lagi, tak terfikir. Sehinggalah satu masa dekat Nabi nak mendapat wahyu pertama di Gua Hira tu, dekat tu, Sayyidina Abu Bakar tak ada di Mekah. Tak ada. Waktu tu dia berniaga di Yaman. Dia berniaga di Yaman. Allahumma salli ala. Bila dia duduk di Yaman, dia jumpa pula dengan orang-orang bijak pandai, orang ahli ilmu di Yaman. Nampak tak? Dia suka cari tok-tok guru. Abu Bakar ni suka kawan dengan orang baik-baik. Tu sifat dia. Sebab tu dia mudah terima Islam. Sebab sikap dia yang macam tu. Sifat dia yang macam tu. Okey. Bila dia duduk di Yaman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia jumpa dengan satu orang ahli ilmu. Ahli kitab juga. Orang tu pun jumpa, tengok Abu Bakar lama. Dia kata, kamu dari mana? Abu Bakar kata, daripada Mekah. Kamu dari bangsa apa? Bangsa Quraisy. Dia kata, tempat kamu tu akan keluar Nabi. Terkejut dia. Mengukuhkan lagi apa yang dia dengar sebelum daripada ni. Tok-tok guru semua berpakat. Orang kata apa? Sepakat kata-kata mereka ni. Tak salah, memang akan keluar Nabi. Waktu tu, kata pendeta tadi, ada ahli kitab tadi, dia kata, Nabi itu akan dibantu oleh dua orang lelaki. Yang pertama budak-budak, yang kedua orang tua. Budak-budak ni jenis suka bercakap. Dia pantang melihat kemungkaran, pasti dia akan tegak. Bila dia tengok benda mungkar, dia akan tegak. Adapun orang tua tu, kata ahli kitab ni, orang tu kurui. Wajahnya segak putih. Dekat perut dia ada tek lalat, dekat paha dia ada tanda. Sayyidina Abu Bakar diam. Adakah aku? Orang tu panggil medikat. Angkat baju Ustaz. Dia angkat baju. Memang kat perut Sayyidina Abu Bakar ada tek lalat. Dia kata, tengok paha. Tengok paha, memang ada tanda. Dia kata, wahai pemuda, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu dah orang yang dimaksudkan, orang yang akan membantu perjuangan dakwah Nabi yang akan zahir tak lama lagi. Masya Allah. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Dia balik saja daripada Yaman tu. Orang cerita, Abu Bakar, tak dengar cerita ni semalam. Kawan baik kamu tu, Muhammad tu, dia kata dia dapat wahyu. Sayyidina Abu Bakar menangis waktu tu. Dia kata, adakah Muhammad itu Rasulullah? Dan waktu tu iman masuk terus dalam hati dia sebelum dia mengucap lagi. Dia terus jumpa dengan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai sahabat aku. Dia tak akan sebut Rasulullah lagi lah. Wahai sahabat aku, dengar kata engkau telah mendapat wahyu. Kemudian Nabi beritahu kata, sesungguhnya aku mendapat wahyu dari Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah kamu menyembah Allah. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar mengucap dua kalimah syahadah depan Nabi. Dia orang lelaki pertama Islam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sebab itu Nabi sayang sungguh dekat Sayyidina Abu Bakar. Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar lama-lama, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr ibn Abi Quhafah. Walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadhtu Aba Bakrin khalila. Nabi kata apa? Tidak ada di dunia ni, kata Nabi, orang yang beriman kepadaku dengan harta dan jiwanya seawal dia mengucap dua kalimah syahadah. Tak ada. Melainkan ni Abu Bakar ni. Kalau Tuhan tanya dekat aku siapa yang aku nak lantik sebagai khalil, kekasih, orang kata pembantu kanan, aku lantik dia. Tapi itu tak berlaku dalam syariat kita. Aku lantik Abu Bakar ni. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar ni orang yang cukup hebat lah di sisi Nabi Muhammad. Kalaulah iman seluruh penduduk bumi ni sampai akhir zaman dikumpulkan di atas satu timbangan, takkan sama dengan iman Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Okey dah. Jadi orang pertama yang beriman dengan Nabi di kalangan lelaki adalah Sayyidina Abu Bakar. Beliau bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul lagi. Sayyidina Abu Bakar ni orang kaya, orang kaya. Dia ni kalau kita nak tahu orang yang sangat berjasa Islam di peringkat awal ni, Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi dakwah dekat dia, tanpa dia fikir panjang, dia dakwah orang lain pula. Dia tak perlu Nabi suruh dah, dia dakwah. Sebab tu kita cerita Islam ni subur dengan harta yang ada di tangan orang-orang beriman. Sebab itu kata ulama, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta, harta yang dimiliki oleh orang yang baik. Kalau orang tanya harta mana yang paling baik, harta duduk dekat tangan orang yang salih. Sebab dengan harta tu dia akan gunakan untuk kebaikan, dia akan membantu orang yang susah, dan dia akan menggunakan untuk memantabatkan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita Sayyidina Abu Bakar dia dakwah ni pula. Dia ni businessman, orang cukup kaya. Sebab apa Ustaz sudah sebut tu? Sebab apa Abu Bakar dinamakan Abu Bakar? Ingat tak? Nama asal dia apa? Abdullah nama dia, bukan Abu Bakar. Abu Bakar tu gelarannya. Kan? Abu maksud apa Abu? Ayah. Kalau anak kita nama Muhammad, kita boleh bagi gelaran Abu Muhammad, ayah kepada Muhammad. Abu Bakar mana ada anak dan nama Bakar? Bakar tu apa dia? Bakrun tu adalah unta. Punya banyak unta yang dimiliki oleh Abu Bakar ni, sampai orang kata dia ni bapa kepada unta-unta ni. Kaya dia. Tu Abu Bakar. Dia kawan dengan orang kaya-kaya ni, dan dia dakwah kepada orang kaya-kaya ni. Orang paling awal masuk Islam ni ramai orang kaya tau. Siapa dia orang yang awal masuk Islam? Di antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Talhah bin Ubaidillah. Di antaranya lagi penembak apa tu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hak ni Abu Bakar dakwah ni, bukan Nabi dakwah ni. Abu Bakar salam alaikum, jom ikut agama Muhammad. Dia dakwah kepada Sayyidina Uthman, menantu Nabi tu. Islam bukan di tangan Nabi, di tangan Abu Bakar. Dia dakwah lagi kepada ni, apa tu, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni kaya raya. Nak habaq kaya tak raya Zubair bin Awam ni, dia ada 4 orang isteri. 4 orang isteri. Waktu dia mati tu, dia bagi dekat setiap isteri dia 1.2 juta dirham. 1.2 juta. 1 dirham hari ni berapa saya? Bolehlah 20 ringgit. 20 ringgit. 1.2 juta maknanya kali 20. Berapa ringgit ya? 20 juta setiap orang dapat. RM hari ni lah kita kata. Tu dia, seorang dapat 20 juta, 4 orang bini. Tu Zubair bin Awam. Dia ni punya hebat dia. Kalau orang nak cerita siapa di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni hebat mengatur strategi perang, orang akan kata Khalid Al-Walid
Zubair bin Awam. Dua orang ni. Hebat Zubair lagi ke Khalid Al-Walid? Ada kala orang kata Khalid, ada kala orang kata Zubair. Hebat daripada dua ni. Islam di tangan siapa? Islam di tangan Abu Bakar. Sahabat Nabi hak paling kaya sekali, namanya, hak ni rekod lah ni. Rekod. Namanya ialah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaya tak kaya dia? Kira. Dia pun ada 4 orang isteri. Setiap isteri dia bagi 100,000 dinar. Hak tadi dirham, hak ni dinar. Tahu tak dinar? Dah tengok tak? Dinar satu. Dia punya berat dia 2.5 gram ke Ustaz? Dinar 2.5, 2.45 macam tu lah, besar tu. Harga berapa satu dinar ni? 1,200 lebih atau 1,300 satu dinar. Dia bukan satu dinar, dia ada 100,000 dinar. Dia bagi kat isteri dia pertama, 100,000 dinar lah, sekantung. Faham tak? 100,000 dinar. 4 orang bini, 100,000 dinar setiap orang. Kalau 100,000 dinar ni berapa kira? Kalau kita kira tengok. Kalau 100,000 dinar ni, 100,000 kali, kalau kata 1 dinar jatuh 1,200, 120 juta RM. Kaya tak kalau satu orang ada 120 juta? Tak payah cakap 120 juta, 1 juta dah kaya dah mampu dah. Tidak. 120 juta seorang bini. Hak bini ni 120 juta juga RM. Tu dia. Kalau 120 juta, satu rumah harga 200,000, dia boleh beli berapa rumah ni? 1, 3, 4, 5, 6 taman dia boleh beli seorang dah. Kalau kaya melanau orang kata. 4 bini dia macam tu. Tu tak kira lagi. Unta dia ada beribu ekor, kuda dia ada beribu ekor. Waktu dia nak mati tu, dia bagi pula duit, ada lagi duit banyak lagi ni. Bagi kat bini pun tak lut-lut ni. Dia kata ni, tentera Badar ada lagi dah masih hidup ni, masa dia nak wafat tu. Dia kata ada lagi, nak ambil. Bagi seorang 400 dinar. 400 dinar pula dapat tentera Badar. Kekayaan dia ni, kalau nak compare dengan hari ni, dia bukan tahap jutawan dah, dia billionaire. Bukan kekayaan dia 100 juta, 200 juta, tak. Dia billionaire. Berbilion-bilion duit dia. Tu dia Islam di tangan siapa? Abu Bakar. Hak ni, hak kaya-kaya ni, Islam di tangan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni orang kaya juga. Jadi dia pun mudah terima Islam. Ini dia panggil as-sabiqunal awwalun. Orang yang awal-awal terima Islam. Masya Allah, nah. Wa Zaid bin Harithah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Begitu juga Zaid bin Harithah, beliau adalah seorang hamba milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibebaskan oleh baginda. Zaid bin Harithah ni satu-satu sahabat Nabi yang nama ada dalam Quran. Kalau orang tanya, ada tak sahabat Nabi yang nama ada dalam Quran? Dia ni ya. Masya Allah. Abu Bakar tu rapik dengan Nabi sampai tahun tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun nama dia tak ada dalam Quran. Tak ada. Allah hanya sebut Allahumma idh yaqulu li sahibihi. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Sahabat je. Allah tak sebut nama Abu Bakar pun. Allah sebut Abu Bakar tu, Allah sebut sahabatnya, iaitu Abu Bakar sahabat Nabi. Tu saja. Zaid bin Harithah ni nama dia ada. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Masya Allah. Nama dia ada seketui dalam Quran. Tak boleh buang tu. Nama dia ada ni. Dia cerita dia macam ni. Macam mana dia boleh apa? Nama dia dalam Quran. Sebab Allah Maha Baik. Zaid bin Harithah ni dulu dia panggil orang panggil dia anak Nabi. Dia ni anak Nabi sebab dia hamba kepada Khadijah. Khadijah bagi Zaid bin Harithah kat Nabi. Kemudian orang panggil dia Zaid bin Muhammad, dan Nabi anggap dia macam anak Nabi. Orang panggil dia Zaid bin Muhammad, sedangkan ayah dia bukan Muhammad, ayah dia ialah Harithah. Akhirnya turun ayat, Allah tak bagi.
Apa ayat tu? Tidak dibenarkan untuk dibinkan kepada yang bukan ayahnya. Okey. Tak dibenarkan bin. Turun ayat. Maknanya Allah tegur Nabi. Nabi binkan Zaid bin Harisah kepada Zaid bin Muhammad. Sebab Nabi sayang sungguh dekat dia. Allah tak bagi. Zaid bin Harisah menangis. Teriak dia malam-malam. Ya Allah, sedihnya. Seronoknya aku ni, bangganya aku ni dibinkan kepada Rasulullah. Allah tak bagi pula binkan Rasulullah. Dia teriak tiap malam. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina, maha baik. Baiknya Allah buh nama Zaid bin Harisah dalam Quran. Maka waktu itu Zaid berasa, ya Allah Tuhanku, nama aku ada dalam Quran ni. Ya. Nama aku Allah sebut ni. Ya. Hilang kesedihan lampau, datang kegembiraan yang baru. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membebaskannya. Wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Talib. Orang pertama yang beriman di kalangan kanak-kanak iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa kana rabibar rasul. Beliau merupakan anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni dia adalah sepupu Nabi di peringkat awal. Maknanya hubungan keturunan dia sepupu Nabi. Dan dia juga adalah siapa dengan Nabi? Dia siapa? Menantu. Dia menantu Nabi. Zuriat Nabi ada ni, merata-rata ni anak-anak cucu dia lah. Bila dia kahwin dengan Sayyidah Fatimah melahirkan Hasan dan Husain, maka daripada zuriat ni lah Imam Mahdi esok pun daripada anak cucu Sayyidina Ali, dia turun daripada itu. Jadi orang pertama beriman di kalangan kanak-kanak adalah Sayyidina Ali. Wa qad da'a Abu Bakr man yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa'ajabahu jam'un katsir. Sikit lagi. Minhum Uthman ibn Affan, thalithul khulafa'ir rasyidin, wa Zubair ibn Awwam. Sayyidina Abu Bakar telah berdakwah kepada ramai orang-orang rakan-rakan yang beliau kasihi, dan mereka juga kasih kepadanya. Orang-orang kaya-kaya ni. Sayyidina Abu Bakar banyak dakwah kepada orang yang kaya-kaya. Ramai rakan-rakan yang memperkenalkan dakwahnya. Mereka pun bila Sayyidina Abu Bakar dakwah, mereka Islam di tengah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Uthman merupakan khalifah khulafa'ir rasyidin, dan Sayyidina Zubair bin Awwam orang yang Islam dari dakwah itu. Kita sebut dah tadi. Orang-orang yang masuk Islam di tengah Sayyidina Abu Bakar, di antaranya ialah Sayyidina Uthman ibn Affan, di antaranya Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala anhum. Okey, lepas daripada tu maka datang pula golongan-golongan pertengahan yang didakwah oleh sahabat-sahabat ni. Nabi dakwah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dakwah kepada sahabat yang kaya-kaya ni. Di antaranya dari Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Uthman ibn Affan, Allahumma salli ala sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hak lima-lima ni, hak otai-otai ni, hak kaya-kaya ni, depa pula dakwah dekat orang miskin, orang pertengahan. Bila depa dakwah ni, hak mula-mula masuk Islam lagi. Di antaranya Fatimah binti Khattab, adik Sayyidina Umar masuk Islam. Di antara lagi Ja'far bin Abi Talib, abang Sayyidina Ali. Di antara lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sa'id bin Zaid, suami kepada adik ipar kepada Sayyidina Umar, masuk Islam lagi. Khabbab bin Arad, orang-orang susah, orang miskin, orang-orang yang tak ada apa-apa, hamba lagi, masuk Islam juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair ni orang kaya, anak orang kaya. Bila dia masuk Islam tu, Nabi cukup seronok dia masuk Islam. Sebab dia anak orang kaya, ditinggal kepentingan keluarga dia. Mak dia ada seorang aja anak dia, dan dia nak apa pun dapat. Bila minyak wangi yang dia pakai tu, orang cari di Mekah, di semenanjung Arab tak jumpa. Memang orang kaya semua. Harta-harta dia semua import daripada luar. Bila dia masuk Islam, Nabi teriak bila dia wafat. Kaya dah ni. Bila dia wafat, dia terbunuh dalam perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud. Dia terbunuh dalam perang Uhud. Tutup muka, kain, ada satu kain yang ada dekat dia. Bila dia terbunuh, tutup muka nampak kaki, tutup kaki nampak muka.
Nabi teriak, kesianlah dekat hang dulu orang kaya. Bila terima dakwah Rasulullah, hang korbankan habis untuk Islam ni. Itu namanya Mus'ab bin Umair. Lepas tu dia panggil 3 tahun awal ni. 3 tahun awal Nabi dakwah ni dia panggil as-sabiqun al-awwalun. Orang yang mula-mula, yang pertama-tama menerima Islam. Okay, nah? Jadi sekadar tu sahaja dulu, insya-Allah. Jadi kita sambung pada masa akan datang tentang dakwah secara terang-terangan, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Segala yang baik adalah daripada Allah, segala kekurangan daripada saya mohon kepada Allah. Mohon maaf kepada seluruh hadir. Sesudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.